Tengah gugat kestabilan dan keharmonian negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita tengah hari bersama saya Muhammad Shah Musa. Umat Islam di negara ini perlu mengambil iktibar kejatuhan tamadun dan kuasa besar dunia akibat dominasi budaya fitnah. Titah Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah, perkataan yang kurang elok sama ada ketika berbicara maupun menulis di media sosial boleh menggugat kestabilan dan keharmonian negara. Demikian hebat hakikat fitnah dan tipu daya yang bukan sahaja telah menumpahkan darah seorang pemimpin Islam yang agung, malahan telah turut menghancurkan keharmonian dan kestabilan sesebuah negara. Kerana itulah Allah SWT mengingatkan seluruh umat Islam untuk menghindari serta menjauhi orang-orang yang tidak bercakap benar, sebagaimana yang berfirmankan dalam surah Al-Qalam ayat ke-10 hingga ke-11 yang bermaksud, janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina, yang banyak mencela-cela, yang ke sana dan yang kemari menghemburkan fitnah. Baginda menyeru seluruh rakyat agar mencontohi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam semua bentuk urusan negara demi memelihara kemaslahatan ummah. Sambutan Maulid Rasul peringkat kebangsaan 1445 Hijri dibuat secara sederhana namun penuh pengisian di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya bertepatan dengan tema Perpaduan Teras Malaysia Madani, ia yang merupakan tunjang kepada masyarakat Madani berteraskan perasaan cinta dan kasih kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Acara dimulakan dengan ketibaan Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Raja Pemaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah. Hadir sama Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan isteri, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi serta beberapa barisan Menteri Kabinet. Penganjuran kali ini mencipta kelainan dengan paparan istimewa persembahan seni media pemetaan cahaya pada latar pentas. Terdapat juga persembahan khas mengangkat kepribadian Rasulullah sebagai tauladan berdasarkan peristiwa-peristiwa dari sirah kehidupan baginda. Terdahulu 131 kontingen Kementerian, Badan Berkanun dan agensi swasta berarak sejauh 1.1 km dari Jambatan Seri Gemilang Putrajaya ke PICC diketuai Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar. Daripada pelbagai kementerian, jabatan, agensi-agensi beruniform dan lain-lain. So jumlah keseluruhan yang akan berarak ini dalam saya dimaklumkan ada 3,285 orang. Yang semua lelaki lah. Dalam masa yang sama untuk yang wanita pula, diorang ni ada separate event. Ada majlis ceramah yang mereka disertai. So jadi kalau kita tengok jumlah yang berarak ni dan campur dengan yang dekat dalam, nanti insya-Allah kita jangkakan dalam 6,000 peserta yang akan menyertai Majlis Maulidur Rasul 2023 ini. Saham wakaf Al-Quran Johor luar negara dilancarkan pada Majlis Sambutan Maulid Rasul peringkat negeri. Tunku Mahkota Johor Tunku Ismail Sultan Ibrahim berkenan melancarkan saham tersebut. Inisiatif Majlis Agama Islam Negeri Johor ini menyasarkan 50,000 naskah dengan jumlah setiap unit saham wakaf berharga RM50 seunit. Sebelum itu, Tunku Mahkota Johor sebagai Wakil Rasmi Sultan Johor, Sultan Ibrahim Sultan Iskandar berkenan berangkat menyertai perarakan bersama lebih 5,000 peserta sejauh 1 kilometer. Sebanyak 66 buah kontingen pelbagai jabatan dan agensi kerajaan, swasta dan pihak berkuasa tempatan PBT menyertai perarakan. Majlis turut diisi dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran dan tazkirah Maulid Rasul oleh Kadi Daerah Muar, Suhaimi Rabu.
Di Melaka, Yang di-Pertua Negeri Tun Muhammad Ali Rustam mengetahui hampir 7,000 peserta pada perarakan sambutan Maulid Rasul peringkat negeri pagi tadi. Perarakan sejauh 2.5 km itu bermula di Stadium Tun Fatimah, Bukit Serinit dan berakhir di Dataran Pusat Islam Masjid Al-Azim, Bukit Palah. Perarakan bertema perpaduan Teras Malaysia Madani disertai kaki tangan awam dan swasta, ahli pertubuhan bukan kerajaan NGO, pelajar sekolah serta mahasiswa universiti. Turut menyertai perarakan 10 buah beca yang menjadi ikon pelancongan negeri. Tema yang diangkat pada tahun ini untuk menggalakkan kita bersatu padu, menerapkan konsep nilai-nilai toleransi dalam masyarakat dan juga bersatu padu dalam kita membuat apa sahaja perkara untuk menjadi umat yang wasatiyah, umat yang sederhana, umat Nabi SAW. Sambil berjalan, sambil bersalawat. Selama ni kita kalau sambil jalan kita main phone. So sekarang ni kita kalau boleh sambil jalan kita bersalawat. Inilah masa yang kita perlu rebutkan. Seharusnya kita menyambut sambutan Maulid Rasul ini untuk menunjukkan rasa kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana merupakan satu ikutan ataupun rasul kita. Sungguh tak dijangka, luar dugaan yang begitu ramai sangat orang menyertai perarakan ini. Nampak sangat yang kita semua bersatu hati dalam memperingati kelahiran Rasulullah ini. Memang tak duga, memang ramai sangat meriah sungguh hari ini. Di Sarawak, sambutan Maulid Rasul peringkat negeri dihadiri kira-kira 11,000 peserta mewakili 248 kontingen di Padang Merdeka Kuching yang di-Pertua Negeri Sarawak Tun Pehin Seri Abdul Taib Mahmud dan isteri Tuan Puan Rahat Kurdi Taib serta Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg hadir menyaksikan sambutan berkenaan. Sambutan juga bersempena 60 tahun Sarawak Merdeka yang bertemakan Sarawak Makmur Ummah Sejahtera. Perarakan kontingen disertai agensi-agensi kerajaan dan swasta, badan beruniform, badan-badan bukan kerajaan, institusi pengajian tinggi dan sekolah-sekolah. Jumlah penduduk terjejas banjir di 4 daerah di Kedah catat peningkatan kepada 1,457 orang daripada 451 keluarga pagi ini berbanding 1,220 orang daripada 372 keluarga malam tadi. Daerah terbaru terjejas ialah Baling, selain Kubang Pasu, Pokok Sena dan Kota Star. Ketua Bahagian Sekretariat Pengurusan Bencana APM Kedah, Major PA Muhammad Suhaimi Mazin berkata, kesemua penduduk terjejas ditempatkan di 12 PPS. Di Baling, 3 PPS dibuka di Sekolah Kebangsaan SK Iboy, SK Kampung Kedah dan Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Jerai. Sementara satu lagi PPS dibuka di Pokok Sena iaitu Mahat Tarbiyah Derang selain SK Bukit Hijau dan Surau Permatang Limau. 4 PPS dibuka di Kubang Pasu iaitu SMK Changlun, Dewan Kampung Tradisi Lembah Keriang di Changlun, SK Malau dan Dewan PPK Lubuk Batu. Di Kota Star melibatkan SK Taman Aman dan SMK Kepala Batas. Sebanyak 14,780 saman dikeluarkan JPJ Kuala Lumpur menerusi Ops Khas Motosikal. Operasi dilaksanakan dari 1 hingga 27 September lalu. Pengarah JPJ Kuala Lumpur Muhammad Zaki Ismail berkata, lebih 11,000 saman dikeluarkan bagi kesalahan tiada lesen memandu, cukai jalan tamak tempoh dan tiada pelindungan insurans. Sementara 68,000 motosikal diperiksa sepanjang operasi itu dengan 575 buah motosikal disita. Menyeru pengguna-pengguna motosikal supaya sentiasa mempunyai perlindungan insurans yang sah dan juga mempunyai cukai jalan yang sah. Kerana cukai jalan ni hanya bernilai RM2 sahaja. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana kita hendak memilih syarikat insurans yang bersesuaian berdasarkan kemampuan dan kemampuan kewangan kita. Jadi kalau kita tidak ada perlindungan insurans itu bukan sahaja membahayakan diri sendiri, dia juga membahayakan atau menyusahkan pengguna jalan raya yang lain sekiranya berlaku kemalangan.
Bila bercakap dalam sidang media selepas turut melakukan pemeriksaan terhadap penunggang motosikal dalam operasi khas itu di Plaza Tol Sentol Pasar. Dalam pada itu, 124,345 saman dikeluarkan sepanjang 26 hari operasi khas motosikal JPJ di Johor, sementara 5,995 buah motosikal disita. Pengarah kanan penguatkuasa JPJ, Datuk Lokman Jamaan berkata antara kesalahan utama dikesan tidak mempunyai pelindungan insurans dan tiada lesen memandu sah. Lebih kurang 32% kenderaan motosikal yang berada di jalan raya tidak mematuhi peraturan-peraturan dalam pelbagai kesalahan. Ini menunjukkan bahawa selari dengan petunjuk kematian disebabkan oleh kemalangan motosikal yang menyumbang kepada 70% kematian setakat ini berpunca dari motosikal. Itulah sebabnya JPJ dan semua agensi penguatkuasa dan juga bantuan daripada agensi-agensi lain seperti Jabatan Immigration, AADK, Jabatan Alam Sekitar membantu kami untuk mengurangkan kesalahan dan juga mengurangkan kadar kemalangan disebabkan oleh kadar pematuhan yang sangat rendah. Sementara itu, di Kelantan, JPJ menyita 422 buah motosikal dan mengeluarkan 5,015 saman selepas membuat pemeriksaan ke atas 14,163 kenderaan dalam operasi khas motosikal. Timbalan Pengarah JPJ Kelantan, Nazili Kadir berkata sebanyak 151 motosikal yang disita digunakan warga Bangladesh dan etnik Rohingya. Maklumat awal mendapati mereka menyewa kenderaan tersebut daripada penduduk tempatan. Kalau kita tengok permesaan kenderaan yang kita buat 14,000. Yang kita bukan special semua kenderaan, tapi yang kita ambil secara rawak ataupun secara ramban dalam 14,000. Mana kita dalam kenderaan asing 115. Keseluruhannya 400 buah. Maknanya boleh tahan jugalah. Masih lagi dalam kawalan dah. Kalau kita tak ambil tindakan, kemungkinan benda ni akan meningkat dan berterusan. Tegas bila lagi orang ramai dilarang menyewakan kenderaan kepada warga asing kerana ia satu kesalahan dan boleh didakwa di mahkamah. Bila bercakap dalam sidang media selepas operasi itu di stesen penguatkuasa JPJ Labuk malam tadi. Seramai 28 individu termasuk 4 lelaki dan wanita warga asing ditahan Polis Johor menerusi op dadu khas yang dijalankan baru-baru ini. Ketua Polis Johor, Datuk Kamaruzaman Mamat berkata kesemua suspek yang ditahan berusia di antara 19 hingga 61 tahun di 23 buah premis berasingan. Turut dirampas 32 buah telefon bimbit, 7 mesin pencetak dan wang tunai berjumlah RM5,757. Jumaat lalu, seramai 94 individu berusia 19 hingga 66 tahun berjaya ditahan dalam operasi yang sama di mana ia melibatkan 79 lelaki dan 15 wanita, manakala 12 daripadanya merupakan warga asing. Selain rampasan 19 buah telefon bimbit, 30 mesin pencetak dan wang tunai berjumlah RM15,398. Kesemua jenis premis yang terlibat sedang dalam proses pembatalan lesen dan pemotongan bekalan elektrik. Kesemua tangkapan dibawa ke mahkamah dan kes disiasat mengikut Seksyen 4-A-A dan 4-B-A Akta Rumah Judi Terbuka 1993. Peneroka generasi pertama Felda dianggap sebagai wira kerana berjuang meninggalkan kampung halaman dan meneruskan kehidupan di Felda. Malah pengerusi Felda, Dato' Sri Ahmad Syabri Cik berkata mereka memberi sumbangan besar kepada ekonomi negara. Mereka saya anggap wira kerana datang untuk berkorban pada waktu itu sehingga dapat kita lihat bukan saja kehidupan mereka tetapi mereka memberi sumbangan yang besar kepada ekonomi negara. Sawit misalnya adalah merupakan bahan ekspor kita yang utama. Ekspor dapat mendukung mata wang kita.
Sementara itu, tambah beliau, kerajaan negeri Pahang merupakan satu-satunya kerajaan negeri yang paling banyak membenarkan tanah mereka dibuka kepada penduduk dari lain-lain negeri. Dan pelbagai isu berkaitan tanah peneroka Felda di Pahang diselesaikan dengan bantuan kerajaan negeri. Justru beliau menasihatkan agar hubungan antara peneroka, Felda dan kerajaan terus diperkukuh. Beliau bercakap kepada pemberita selepas sembang santai Felda bersama warga Felda Kemasul di Bentong, Pahang. Sementara itu, penduduk mohon pihak berwajib mempertimbangkan pemasangan lampu jalan sepanjang laluan utama antara Felda Kemahal sehingga Felda Kemasul yang melibatkan laluan kira-kira 11 km. Menurut penduduk, jalan utama tersebut merupakan laluan utama menuju ke Hospital Bera dan Hospital Temeloh. Ialah lalu ke Hospital Bera, Hospital Temeloh. Memang laluan utama lah. Lepas tu kena buat elok lah jalan tu untuk rakyat. Ada lampu apa semua. Memang penduduk sini lah. Kerap lah setiap malam. Kadang ke Pekan Teriang. Tu jalan gelap lah. Lepas tu nak menghubungkan Pekan Karak pun gelap lah. Sini kira tengah-tengah lah. Kebanyakan anak-anak yang bersekolah malam, dia keluar untuk membuat tuition di sekolah pun melalui jalan utama. Ke arah memperkasa ekonomi wanita melalui pengembangan bakat, kemahiran, keterampilan dan pengetahuan. Program TVET khas untuk wanita dikenali sebagai Jelita menjadi perintis buat golongan itu. Pengerusi pihak berkuasa Resda Dato' Seri Dr. Nurani Ahmad berkata program Jelita menyasarkan peserta di seluruh negara termasuk kawasan pinggir desa. Ia bagi melahirkan lebih ramai wanita berkerjaya, profesional dan berdaya saing. Ada pemantauan yang dilaksanakan oleh universiti sendirilah dan sekarang ni ada negotiation antara universiti tersebut dengan industri-industri bagi membolehkan sasaran bagi sebahagian daripadanya yang mencari pekerjaan dapat kita matchkan dengan mereka yang mencari pekerjaan dan sekiranya mereka membuat menjadi usahawan sendiri, apa yang kita harapkan adalah terdapat peningkatan dari segi pendapatan mereka lah dengan hadirnya mereka berkursus di bawah Risda ini, di bawah TVET Jelita ini. Dan kerajaan sebenarnya sangat prihatin dengan menawarkan kursus ini secara percuma. Beliau bercakap kepada media selepas menyantuni kaum wanita dalam program bersama Pergerakan Wanita Pekebun Kecil di Kampung Semerting, Pelangai, Pahang. Mulakan hari anda dengan informasi terkini. Liputan menyeluruh. Aksi tanpa henti. Bersama kami dalam Berita Pagi 7 pagi, Berita Pagi Sabah 7.10 pagi, Berita Pagi Sarawak 7.20 pagi, Stadium RTM 7.30 pagi dan Kanta 744 7.44 pagi. ...76 minit tanpa henti. 76 minutes non-stop. Transparent and concise. Paparan komprehensif, ringkas dan padat. Saksikan Kanta 744, 7.44 malam. Berita perdana 8 malam. Malaysia Tonight, 8:30 PM. Semua depan, belakang, jengkit, lompat, kiri kanan, angkat, tolak, bawah dan atas. Cuk. Tarik nafas, lepas. Sempena bulan Malaysia sihat sejahtera. Mulakan gerak sihat anda sekarang.
Kita beralih ke info niaga. Payment Network Malaysia Sdn Bhd, PayNet mengesahkan bahawa kod vendor yang menerima pembayaran menerusi platform kod QR Duit Now akan dikenakan caj mulai 1 November ini. Dalam satu kenyataan, PayNet berkata terdapat 2 pembayaran berbeza dikenakan caj, iaitu kadar diskaun peniaga MDR dan fee 50 sen bagi transaksi melebihi RM5,000. Menurut PayNet, MDR bukanlah caj baharu atau tambahan. Ia sebaliknya insentif untuk menggalakkan penggunaan pembayaran kod QR yang diperkenalkan pada 2019 dengan MDR telah dikecualikan. Mengulas lanjut, PayNet berkata fee sebanyak 50 sen yang dilaporkan media adalah untuk pemindahan dana rakan setara P2P dan tiada kaitan dengan pembayaran kepada peniaga. Berhubung kebimbangan berkaitan MDR yang akan ditanggung pengguna, PayNet menegaskan pembelian yang dilakukan menerusi kad kredit atau debit telah pun dikenakan MDR. Armada pesawat Embraer E195 itu akan menjadi teras kepada pengembangan operasi syarikat penerbangan komersial tempatan SKS Airways pada masa akan datang. Ketika ini, proses pemasangan mengikut tempahan sedang dilaksanakan syarikat pengeluarnya di Brazil sebelum penghantaran pertamanya dibuat menjelang Januari 2024. Pesawat tersebut akan dilengkapi pelbagai ciri mesra penumpang termasuk kabin luas dan pilihan tempat duduk premium. Sementara itu, Naib Presiden Jualan Embraer Asia Pacific Victor Vera dos Santos berkata pemilihan pesawat tersebut mencerminkan komitmen SKS Airways dalam menawarkan pengalaman perjalanan lebih baik dan selesa kepada penumpang. The aircraft is here as part of our EIS program to support their training sessions, their familiarization sessions. And we just performed a 35-40 minutes flight here over KL. It's a great opportunity to showcase the capability of the product. Beliau berkata demikian selepas majlis pengenalan dan demo penerbangan pesawat berkenaan di lapangan terbang Sultan Abdul Aziz Shah, Subang. Mei lalu, SKS Airways menjalin kerjasama strategik dengan Embraer Commercial Aviation dan Azora Aviation Holdings untuk memajak 10 pesawat Embraer E195 itu. Langkah tersebut merupakan sebahagian daripada strategi syarikat memperkukuh laluan serantau dan antarabangsanya. Perkembangan luar negara, India bersedia meneliti bukti yang dikemukakan Kanada mendakwa penglibatan New Delhi dalam pembunuhan seorang pemimpin masyarakat Sikh berasal dari India. Menteri Haiwal Luar India Subramaniam Jaishankar berkata pihaknya bersedia bekerjasama dengan Kanada untuk menyelesaikan isu terbabit. Hubungan antara kedua-dua negara merosot minggu lalu selepas Perdana Menteri Justin Trudeau secara terbuka mengaitkan persikan India, di mana melibatkan pembunuhan Hardeep Singh Nijjar yang ditembak mati pada 18 Jun di Bandar Surrey di wilayah British Columbia. Kanada telah meminta India untuk bekerjasama dalam penyiasatan itu. Namun New Delhi telah menolak dakwaan itu dan mengambil tindakan balas seperti menutup perkhidmatan visa untuk warga Kanada. Nijjar, seorang penyokong gerakan pemisah Khalistan, diisytiharkan sebagai pengganas di India. Pembunuhan itu mencetuskan bantahan dan berlakunya demonstrasi di bandar-bandar utama di Kanada. Beratus-ratus penunjuk perasaan berkumpul di ibu kota Imphal membantah pembunuhan melibatkan 2 pelajar. Demonstrasi berlaku selepas gambar mayat mangsa tersebar di platform media sosial pada Isnin lepas. Kejadian memaksa pasukan keselamatan India melepaskan gas pembenih mata ke arah penunjuk perasaan. Kumpulan tersebut berarah menuju ke kediaman Ketua Menteri sebelum berjaya disuraikan. Menurut laporan media, perintah berkurung dikenakan di bandar itu bagi mengekang demonstrasi ganas tersebut. Awal bulan lalu, pihak berkuasa terpaksa melepaskan tembakan dan gas pembenih mata ke arah lebih 500 penunjuk perasaan. Ia menyebabkan seorang maut manakala 20 yang lain cedera. Wilayah Manipur dilanda keganasan etnik sejak Mei lalu menyebabkan sekurang-kurangnya 180 orang terbunuh dan beribu-ribu lagi hilang tempat tinggal.
Perkembangan sukan, jaguar Asia Tenggara Umar Osman optimis latihan pusat berintensiti tinggi hampir 3 bulan di Singapura akan membuahkan hasil di Sukan Asia Hangzhou 2022. Pelari 400 meter negara itu menyasarkan untuk layak beraksi di final sekaligus menutup tahun ini dengan kenangan manis. Katanya sepanjang hampir 3 bulan berada di Singapura, dia dapat menggunakan beberapa kemudahan termasuklah kemudahan biomekanik bagi ketahanan otot. Kita pakai FCO, terliur aku. Balik ni. Saya nak buat yang terbaik. Saya nak belikan the best performance saya sebab ni antara kejohanan terakhir saya untuk season ni, kejohanan utama dan semestinya saya nak buat yang terbaik. Dan insyaAllah kalau ada rezeki, saya nak masuk ke final. InsyaAllah kalau ada rezeki, tapi saya tak janji untuk break the national record dan yang penting saya nak buat yang terbaik je. Umar turut menerima bantuan psikologi daripada Majlis Sukan Negara MSN untuk kembali mendapatkan kekuatan dan semangat sebelum terbang ke Hangzhou. Dan nama Umar mula meniti di bibir peminat olahraga apabila 3 kali memecahkan rekod kebangsaan acara 400 meter. Ia termasuk 2 kali yang dilakukan ketika beraksi di Sukan Universiti Dunia di Chengdu, China bulan lalu. Rekod baru kebangsaan miliknya kini adalah 46.09 saat. Sukan olahraga akan membuka tirainya Jumaat ini. Bagi pelari pecut negara, Muhammad Azim Muhammad Fahmi, dirinya teruja untuk bersaing dengan jaguh pecut handalan Asia Tenggara di Tamasya ini. Jelas pemegang rekod kebangsaan 100 meter itu, persaingan ini adalah motivasi terbaik dirinya untuk memperbaiki lagi catatan masanya. Daripada segi saingan, ini adalah saingan yang saya idam-idamkan, terutamanya daripada benua Asia Tenggara sendiri seperti Puripal dan juga lalu. Jadi di sini adalah merupakan satu platform yang sangat baik untuk saya buktikan yang mana saya bukan sahaja layak untuk berlari di pentas Sukan Asia, malah saya adalah yang terpantas di Asia Tenggara. Jadi dengan adanya mereka, InsyaAllah membantu saya untuk lebih bersemangat untuk buktikan apa yang saya boleh. Catatan masa terpantas Azim adalah 10.09 saat yang dilakar di kejohanan remaja dunia kali di Colombia. Berita tengah hari berakhir di sini. Saya Muhammad Shah Musa, Malaysia Madani, tekad perpaduan, penuhi harapan. Assalamualaikum.